Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua di hari Khamis ini, di bulan Syakban yang barakah ini? Okey, Solehah doakan agar semua rakan serta follower FB Solehah Mat Taha sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan link FB Live Solehah pada hari ini supaya ramai yang akan nampak dan dapat melihat serta menonton sharing ilmu pada hari ini, insya-Allah. Okey, tajuk sharing ilmu Solehah hari ini, hari yang ke-176 adalah kenapa Allah berikan kita ujian. Kenapa Allah berikan kita ujian ni? Adakah saja-saja Allah bagi ataupun ada sebab dan hikmahnya? Okey, sebelum tu Solehah mulakan sharing ilmu pada hari ini dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Sebelum tu, Solehah perkenalkan diri Solehah terlebih dahulu kepada new follower dan new friend list FB Solehah Mat Taha. Alhamdulillah, nama adalah Solehah Mat Taha, merupakan grade leader bagi kawasan Keluang Johor. Alhamdulillah, Solehah merupakan bekas graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pengkhususan dalam kos fiqh dan fatwa. Okey, salam ukhuwah, salam silaturahim, salam penuh kasih sayang dan mahabbah daripada Solehah kepada anda semua. Okey. Waalaikumsalam kepada semua yang baru join dan masuk perkongsian Solehah hari ini. Okey, tanpa membuang masa lagi, Solehah nak berkongsi berkenaan kenapa Allah berikan kita ujian. Setiap manusia yang Allah lahirkan di dunia ini tidak terlepas untuk melalui ujian Allah. Tidak terlepas daripada sebarang ujian Allah. Setiap orang, setiap manusia, semuanya diberi ujian. Namun, ujian yang Allah berikan adalah mengikut kemampuan masing-masing, adalah berbeza-beza mengikut individu yang Allah tetapkan, insya-Allah. So, kenapa Allah berikan ujian kepada kita? Allah berikan kita ujian sebabnya, yang pertama, sebab Allah nak naikkan darjat kita. Dengan ujian, darjat seseorang manusia akan diangkat dan Allah akan naikkan di hari akhirat nanti. Sebab hanya dengan ujianlah yang akan membawa serta menyebabkan manusia semakin dekat dengan Allah. Manusia akan sentiasa mencari Allah. Pada waktu dia ditimpa ujian, sudah tentu dia perlukan seseorang ataupun pertolongan khususnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, kalau Allah berikan kita ujian, kita kena solat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salat. So, Allah suruh kita mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila ujian yang Allah berikan, kita hendaklah minta pertolongan Allah dengan cara solat dan sabar. Kalau kita tak sabar, kalau kita tak nak dekat dengan Allah, kita akan terasa beratnya ujian ni. Aku tak mampu nak lalui ujian yang Allah berikan ni. Tapi adakah kita sedar selama ni, ujian yang Allah berikan kepada kita semua manusia ni adalah mengikut kemampuan manusia. Allah takkan menzalimi manusia dengan sesuatu ujian yang dia tak mampu nak hadapi. Allah berikan ujian mengikut kemampuan kita. Sebab tu ada orang ujiannya macam tu, ada orang tu ujiannya macam ni. Setiap orang takkan sama.
Setiap orang pakai kasut yang berbeza-beza, ujian yang berbeza-beza. So, kita kena sabar untuk mendapatkan darajat yang tinggi di hari akhirat nanti, untuk mendapatkan ganjaran syurganya. Bukanlah satu perkara yang mudah, namun tidak mustahil. Sebab tu Allah berikan kita ujian pada hari ini untuk kita sabar, untuk kita reda, untuk kita terus bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kenapa Allah berikan kita ujian? Allah berikan kita ujian sebagai tanda kasih sayangnya. Rahmat dan kasih sayang Allah sentiasa bersama kita. Allah akan sentiasa ingat dekat kita walau kita lupakan Allah. Itulah manusia. Walau Allah berikan dia rezeki yang sangat melimpah ruah, namun manusia ni sifatnya mudah pelupa, sifatnya mudah lupa diri, selalu lupakan Allah, selalu jauh daripada Allah, dan dia akan cari Allah bila ditimpa ujian. Sebab tu bila Allah berikan ujian, tandanya Allah bagi kita rahmat dan kasih sayang. Allah tak nak biarkan kita terus hanyut, biar kita terus hanyut dengan perasaan serta hati kita sendiri. Sebab tu Allah berikan ujian, sebab Allah rindu dekat kita. Allah rindu pada doa-doa kita. Allah rindu pada tahajud kita. Allah rindu pada sujud dan ratapan hati kita pada malam sepertiga malam. Sebab tu kalau ujian yang Allah berikan, jangan kita rasa terbeban, jangan kita rasa berat dan kita terus meratapi. Hadapilah dengan hati yang lapang, reda, pasrah, insya-Allah. Sangka baik dengan Allah. Sebab Allah berikan ujian tu sebab Allah rindu dan kasih sayang dekat kita. Cuba bayangkan, kalau Allah tak berikan kita ujian, sudah tentu kita semakin lalai, kita semakin lara, kita semakin jauh daripada rahmat Allah. Allah biarkan kita terkapai-kapai begitu rupa. Macam mana? Siapa yang akan tarik tangan kita? Siapa yang akan tarik tangan kita untuk always back to Allah? Sebab tu, bila ada ujian, senyum, sabar, syukur. Allah suruh kita fikirkan apa di sebalik ibrah dan hikmah yang Allah titipkan dalam setiap ujian. Contohnya, pada masa ini, kita dalam tempoh PKP, quarantine time at home. So, apa hikmah yang kita perolehi daripada ujian yang Allah berikan COVID-19 yang melanda bumi Malaysia ni? Adakah anda pandang pada sudut yang negatif ataupun kita terus bersangka baik dengan Allah? Sebab tu Allah suruh kita pandang pada sudut hikmah. Kasih sayang Allah tu adalah lebih daripada kemurkaannya. Sebab tu kita duduk di rumah masih banyak aktiviti berfaedah yang boleh kita buat setiap hari. Jangan sia-siakan masa kita. Hadapi segala ujian yang Allah titipkan ni dengan hati yang lapang. Banyakkan mengingati Allah, banyakkan mengingati mati. Setiap hari kita tunggu berita dan kita tunggu statistik kematian. Malaysia dah berapa orang yang meninggal satu hari. So inilah apa yang kita kena fikirkan. Kematian itu pasti. Kematian itu adalah satu perkara yang wajib berlaku kepada setiap yang hidup di dunia ini. Allah tegur kita, Allah suruh kita berfikir supaya kita tak semakin leka, supaya kita terus memperbanyakkan amal ibadah kita, supaya kita terus meningkatkan kita punya bekalan akhirat, apa yang kita nak bawa dekat hari akhirat nanti. Adakah sudah cukup ilmu yang bermanfaat yang kita sebarkan? Adakah kita telah ada anak soleh dan solehah untuk mendoakan ibu bapanya? Atau adakah tabung sedekah amal jariah kita sudah penuh? So, tanya diri kita, adakah aku sudah bersedia untuk menghadapi kematian? Dengan ujian Allah akan menimbulkan rasa di hati kita untuk terus buat lebih baik setiap hari. Setiap hari tak ada masa untuk kita berlengah-lengah. Tak ada masa untuk kita membuang masa. Sebabnya kita tahu masa itu emas. While us, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. So, pandang setiap ujian yang Allah titipkan ini sebagai hikmah,
sebagai ibrah kepada diri kita, saling bermuhasabah diri, saling berpesan-pesan dengan kebenaran. InsyaAllah kita akan rasa bahagia, kita akan rasa tenang menghadapi setiap ujian yang Allah berikan. InsyaAllah. Okey? Kenapa Allah berikan kita ujian lagi? Sebabnya Allah berikan kita ujian ni sebabnya Allah nak mengampunkan dosa kita. Kita hidup dekat dunia ni dah berapa tahun? Sudah tentu kita hidup dekat dunia ni dah bertahun-tahun. Macam Solehah dah 31 tahun Solehah hidup di dunia ini. Sepanjang sekitar umur 31 tahun, sudah tentu banyak sangat dosa dan kekhilafan yang Solehah buat dalam Solehah tak sedar ataupun Solehah sedar. So, dalam ujian yang Allah berikan, Allah nak cuci dosa-dosa kita yang lalu. Sebab tu Allah berikan ujian. Dengan ujian yang Allah beri, sudah tentu akan mendidik diri kita untuk terus sabar dan terus untuk meningkatkan amal ibadah kita dengan amar makruf nahi mungkar. Sebab tu Allah suruh kita sabar, jangan merungut-rungut, jangan bising-bising mulut tu bila kita hadapi ujian. Kita tak salahkan Allah, kita tak salahkan orang lain, tapi kita tegur diri kita. Ya Allah, Engkau berikan aku ujian, sudah tentu ada sebabnya. Sudah tentu ada kesilapan yang aku lakukan, yang aku tak sedar. Dan ujian ini tanda untuk menegur aku. Allah nak menghukum aku. Dosa aku yang aku lakukan setiap hari ni sangatlah banyak. Sebab tu Allah berikan ujian untuk mencuci segala keladak hitam dalam hati kita yang makin berkarat, yang makin hitam legam. Nak lunturkan hati kita sesuci hati Rasulullah adalah satu perkara yang mengambil masa. Sesungguhnya Rasulullah Allah ciptakan dia seorang yang maksum, terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Dan manusia biasa seperti kita ni sentiasa ada buat salah dan silap setiap hari. Memang lumrah Allah jadikan kita tabiat dan kebiasaan kita penciptaan manusia ni. Memang diri kita tak akan lari daripada segala dosa, salah dan silap. Sebab tu selalulah amalkan buat solat sunat taubat selalu setiap hari. InsyaAllah solat sunat taubat ni akan membuka pintu langit untuk Allah ampunkan segala dosa kita. Dosa kita yang bertahun-tahun lamanya, ya Allah, tak tahu dosa besar, dosa kecil, dosa mengumpat, dosa mencuri, dosa berzina, dosa membuat jahat kepada harta anak yatim. Banyak sangat skop dosa yang kita kadang-kadang terlepas pandang. So kita kena perbetulkan diri kita, selalu bersangka baik dengan Allah, insya-Allah. Ujian yang Allah berikan ni adalah tanda kita untuk perbetulkan diri kita, nak didik hati kita supaya sabar, redha, pasrah dan sentiasa bersangka baik dengan Allah. Ujian Allah ni takkan Allah berikan kalau kita tak mampu. Sebab Allah tahu kita mampu mengikut kemampuan masing-masing, lalu Allah berikan ujian kepada kita. Seperti dalam surah Al-Insyirah, Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah ulang dalam ayat Al-Quran surah Al-Insyirah ni. Setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Setiap kepayahan pasti ada kesenangan di satu hari nanti. So adakah anda semua yakin dengan kalam Allah yang menyebutkan bahawa kita setiap ujian yang kita lalui pasti ada pelangi di kemudian hari. Ibarat hujan yang turun di tengah hari, tiba-tiba akan muncul satu pelangi yang sangat cantik. Itulah dia. Selepas kita hadapi setiap ujian, sudah tentu Allah akan berikan kita hadiah yang sangat cantik. Sebab tu kalau Allah beri kita ujian, kita patut bersyukur. Sebab Allah ambil berat dekat kita. Allah beri perhatian kepada kita. Walaupun kita sangat pentingkan diri, Allah berikan kita rezeki yang melimpah ruah, tapi kita just cari Allah pada saat susah sahaja. Namun Allah tak pernah lupakan kita. Sebab tu,
selalulah bermuhasabah diri, selalulah duduk dengan circle yang positif, selalulah top up ilmu, upgrade iman kita, upgrade amalan kita. Cek balik setiap hari, adakah sudah banyak solat sunat yang aku lakukan? Sudahkah aku melazimi istighfar dan zikrullah setiap hari? Sudahkah aku sentiasa mengingati kematian setiap hari? Tahukah kalian bahawa malaikat maut menjenguk kita setiap hari 70 kali? Adakah kalian faham itu adalah tanda apa? Allah suruh kita sentiasa bersedia menghadapi kematian. Sebab kematian ni adalah satu yang pasti. Manusia tak akan dapat mengelak kematian sampailah hari kiamat. Cuma kita tak tahu tarikh ajal kita akan dijemput bila, semua orang tak tahu. Sebab tu, teruskan tingkatkan amal ibadah, teruskan banyak bermuhasabah diri, lalui setiap ujian Allah ni dengan sabar dan reda. Contoh kalau kita diuji dengan sakit yang sangat teramat sakit, diganggu dengan gangguan makhluk halus dan sihir, patutnya kita sabar dan terus mendekatkan diri dengan Allah. Kuat demi sebuah kehidupan, fikirkan suami dan isteri kita, fikirkan anak-anak kita. Adakah kita masih sayang kepada mereka dan kita masih nak bertahan dengan setiap ujian yang Allah berikan ni demi sebuah kehidupan? InsyaAllah kalau kita sabar, kalau kita terus jaga amalan kita, terus jaga marketing langit kita, di samping kita berikhtiar untuk berubat dengan asyifa, insyaAllah Allah Maha menyembuhkan. Ini akan mengambil masa dan memerlukan proses masa untuk Allah sembuhkan segala kesakitan, segala keperitan yang kita tanggung. Banyak sangat Solehah dengar berita-berita sedih, berita-berita yang meruntun hati. Kalau kita rasa ujian kita ni adalah tersangat berat, tahukah kalian sebenarnya ramai lagi orang yang ujiannya lebih berat daripada kita. Sebab kita kadang-kadang tak tahu. Kita rasakan kitalah ujian yang paling berat. Kitalah yang Allah uji teruk. Padahal, kalaulah kita tahu nasib orang-orang lain, nasib individu lain yang sangat teruk ujiannya, macam mana masyarakat di luar sana, di luar negara sana, yang sentiasa diperangi dengan kezaliman, yang sentiasa diperangi dengan segala penyakit hati dan peperangan yang sangat membinasakan. Na'udzubillah min zalik. Kita doakan keamanan buat bumi Malaysia agar semuanya baik-baik sahaja. Sabar dan reda, dan jangan lupa banyakkan berdoa. Sebab doa ni adalah senjata seorang mukmin. Kalau seorang mukmin tak berdoa, macam mana Allah nak makbulkan doa dia? Sebab tu kalau Allah berikan kita ujian, lagilah kita kena bermuhasabah diri, lagilah kita kena tingkatkan amal ibadah kita. Bukanlah semakin banyak ujian yang Allah beri ni, kita terus rasa down, kita terus rasa lemah, kita terus melayan kesakitan. Kita tak nak menghadap Allah, kita tak nak jaga marketing kita, tingkatkan amal ibadah kita. Yes, Solehah tahu, Solehah tak merasai di tempat kalian. Tapi inilah yang Allah ajar di dalam Al-Quran. Kalau kita ada masalah, ada ujian, jangan lupakan Allah. Sebab Allah tak pernah lupakan kita. Sebab tu, kita ni kena sentiasa ingat Allah, ingat mati, baca Al-Quran selalu, lazimi istighfar, lazimi selawat, banyakkan zikrullah, banyakkan mendengar benda-benda yang positif, ceramah-ceramah agama yang berbentuk motivasi dan kerohanian. Kita jadikan sebagai makanan rohani kita. Kita hidupkan rumah kita dengan sunnatullah. Jangan jauhi Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana kalau kita jauhi dua sumber utama ni, kita akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dua perkara inilah yang akan berkekalan sampai hari akhirat, iaitu kalamullah. InsyaAllah kita jadikan panduan hidup kita untuk terus menerangi kehidupan kita di jalan yang benar. Yakinlah kita bahawa tiada apa yang lebih berkuasa melainkan Allah. Allah lah yang paling berkuasa dan maha agung.
Sebab tu kalau kita ada masalah, berbaliklah kepada Allah. Sebab tu kalau kita ada ujian, carilah Allah dahulu. Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus. Jangan sesekali lupakan Allah dan tinggalkan Allah dalam hati kalian. Sebab kalau kita dah jauh, semakin jauh daripada Allah, semakin jauh kita daripada rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ingatkan diri kita untuk terus memupuk rasa sabar, rasa bertenang, rasa bahagia, rasa bersyukur supaya kita faham. Barang siapa yang selalu bersyukur itu, Allah akan berikan rezeki yang sangat berkat, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang cukup dan rezeki yang takkan habis-habis. Yakinlah pada pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertolongan Allah tu akan sampai kepada manusia sebab Allah itu bersifatnya yang maha agung. Yakinlah kita bahawa pertolongan Allah tu akan sampai tepat pada masanya, insya-Allah. So siapa yang rasa sedih, siapa yang rasa berat sangat ujian ni, selalulah bermuhasabah diri, selalulah merenungkan serta bersangka baik dengan Allah. Allah tak zalim, tapi Allah ni adalah Maha Penyayang. Maha Penyayang Allah ni sangatlah luar biasa. Maha Penyayang Allah ni, Allah tak pernah lupakan kita, Allah tak pernah tinggalkan kita. Okey? Ini sahaja perkongsian Solehah hari ni berkenaan kenapa Allah berikan kita ujian. Ujian Allah tu adalah tanda kasih sayangnya, sabar dan reda. InsyaAllah banyakkan ucap terima kasih kepada Allah. Ucapkan terima kasih kepada Allah. InsyaAllah hati kita akan bertambah lapang. Tak ada apa-apa masalah yang tak ada penyelesaiannya. Allah dah berjanji, sebarang ujian dan musibah ni pasti ada jalan penyelesaiannya. Andai kita menjaga Allah dan berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Solehah minta maaf sebab banyak-banyak tersasul. Biasalah kalau cakap spontan ni, memang kadang-kadang lidah ni akan tergulung-gulung. So, terima kasih yang sudi join dan bersama dengan live Solehah pada hari ini. Semoga Allah merahmati kehidupan kalian dunia akhirat. Jangan jemu dalam berdakwah. Teruskan berdakwah sampailah kita menjadi seorang yang sempurna iman. Allah sentiasa akan memberikan ganjaran yang berlipat kali ganda kalau kita sabar, kalau kita reda, kalau kita sentiasa trust the process. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.